Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk rakan-rakan elit TS25, rakan-rakan SIP, pengetua-pengetua, guru besar, rakan-rakan SLT, guru-guru yang dikasihi sekalian. Saya Abdul Rahman bin Mat Hassan, SIP PPD Batu Pahat, akan meneruskan untuk tajuk hari ini, iaitu modul 2 menerajui kepimpinan. Saya akan teruskan berkaitan dengan submodul 2.2, iaitu interpretasi data pemacu transformasi. Seterusnya, untuk kandungan submodul 2.2, ianya mengambil masa lebih kurang 12 jam. Modul ini telah dibina oleh ketua submodul, iaitu Dr. Tarzima binti Tan Bici dan rakan-rakannya, dan saya tak perlulah nak ulas panjang dan saya akan masuk terus kepada slide seterusnya. Jadi untuk tajuk interpretasi data memacu transformasi, tajuk ini sebenarnya bertujuan untuk memantapkan penggunaan data secara bermakna bagi pembangunan sekolah TS25 berasaskan matlamat yang ditetapkan. Diharapkan peserta dapat mengenal pasti data maklumat yang relevan dengan kerangka transformasi sekolah yang ditetapkan. Seterusnya, mengumpul data dan maklum balas melalui pelbagai kaedah. Dan untuk yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasi data secara bermakna bagi menentukan bidang fokus tindakan. Selain itu, ia juga bertujuan merancang penambahbaikan sekolah dengan menyediakan pintas dan OPPM, dan akhirnya menggunakan pintas dan OPPM dalam memantau perkembangan tindakan dan menilai status pembangunan sekolah. Bagi tajuk ini juga, diharapkan peserta-peserta dapat memahami atau berfikiran secara reflektif, konseptual dan analitik. Selain itu, peserta-peserta juga dapat membuat perkaitan dan penilaian pelbagai data untuk menentukan bidang fokus sekolah, pengumpulan dan penganalisisan data maklumat secara berkesan, mensintesis maklumat bagi memberi makna untuk menghasilkan tindakan rasional, dan praktis pemantauan dan pentaksiran dalam melaksanakan pintas. Melalui submodul ini juga diharapkan peserta-peserta dapat membuat nilai titik mula sekolah, iaitu TOV, dan ekspektasi dan fokus penambahbaikan, dan seterusnya akan berupaya menghasilkan pintas untuk sekolah. Seterusnya, dalam kandungan submodul ini juga, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, secara dalam talian, submodul interpretasi data dibahagikan kepada 6 bahagian, berasaskan kepada 4 tajuk. Tajuk yang pertama, 2.2.1, iaitu berkaitan dengan pengenalan, iaitu data dalam transformasi sekolah. Tajuk 2.2, kitaran data. Tajuk 2.2.3, plan strategik versus pintas. Tajuk 2.2.4, aplikasi data dalam penyediaan pintas. Tajuk 2.2.5, penggunaan pintas dan OPPM dalam memacu transformasi sekolah.
tajuk 2.2.6 penilaian status kemajuan intervensi TS25. Di samping itu juga ada aktiviti toolkit 1 dan dalam tajuk 2.2.7 simulasi learning walks dan juga praktis kitaran data. Selain itu ada juga aktiviti toolkit yang kedua. Bagi tajuk 2.2.8, simulasi kajian kes dan tugasan pintas, dan tajuk 2.2.9, aktiviti toolkit 3 iaitu kuis keseluruhan dan juga refleksi. Dan tajuk akhir 2.2.10 iaitu berkaitan dengan FAQ dan juga bahan nota. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, menurut Kilian dan Bellamy, memahami dan menggunakan data mengenai prestasi sekolah dan pelajar adalah asas atau teras untuk meningkatkan sekolah. Tanpa menganalisis data dan membincangkan data, sekolah tidak mungkin dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah atau mengetahui bagaimana mereka maju atau fokus ke arah pencapaian. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, data adalah sangat penting dalam pemacu untuk reformasi sekolah. Dan mengikut School of Education Online pada tahun 2016, memanfaatkan kekuatan data dan memupuk pemahaman yang mendalam mengenai situasi yang kompleks yang dihadapi oleh banyak pelajar akan membuktikan bahawa pentingnya dalam membantu pendidik mengembangkan penyelesaian yang setara dengan persaingan bagi pelajar yang berada di luar fokus. Ini antara peranan data yang sangat penting. Kenapa bagi sesebuah sekolah, data adalah penggerak bagi untuk kita selesaikan sesuatu masalah yang timbul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada tajuk mengapa data itu penting. Seperti yang kita sedia maklum, data adalah asas bagi penambahbaikan sekolah. Seterusnya, data juga sebagai sumber untuk memahami kompleksiti situasi ataupun isu. Selain itu, data juga adalah sumber untuk kita mengenal pasti dan membantu mendapatkan penyelesaian. Selain itu, data juga sebagai pemacu dalam kemajuan usaha atau perubahan penyelesaian. Dan akhirnya, dengan data juga ia sebagai satu petunjuk kepada accountability system dan pelaburan masyarakat dalam pendidikan terhadap pelanggan ataupun pencapaian murid. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 4 jenis data yang perlu digunakan bagi memacu penambahbaikan sesebuah organisasi. Yang pertama, data input yang menampakkan kapasiti sekolah. Yang kedua, data proses yang menampakkan bagaimana proses itu berlaku. Yang ketiga, data output ataupun outcome yang menampakkan hasil usaha itu. Dan yang keempat, data kepuasan hati, iaitu menampakkan penerimaan pelanggan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ringkasnya dalam penambahbaikan, ia adalah proses berkitar yang sentiasa berbalik. Jadi proses penambahbaikan akan dilihat melalui kitaran yang berkaitan. Jadi kita boleh lihat rajah tersebut, dan berdasarkan rajah tersebut, iaitu kalau kita lihat dari kapasiti yang diberi dan yang disediakan, maka proses akan berlaku. Dalam proses, produk akan dihasilkan dan produk ini akan menghasilkan keberhasilan. Namun dalam usaha penambahbaikan, maklum balas adalah penting bagi menjadi cermin kepada makna penambahbaikan yang telah dilaksanakan kepada pelanggan. Justru bila kita mendapat proses, kita perlu melihat bagaimana kapasiti yang diguna pakai. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mendapat produk, perlu dilihat prosesnya, termasuklah keberhasilan.
Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kitaran ini sentiasa berputar. Maknanya kita akan sentiasa kembali sama ada kita telah capai keberhasilan atau sebaliknya. Jadi saya dah jelaskan tadi berkaitan dengan putaran bagaimana proses ini berlaku. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu, hendaklah kita mendukung naratif baru amalan pendidikan dalam mentransformasikan sekolah ke arah kecemerlangan dan pembangunan kapasiti yang lebih mantap dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna untuk dimanfaatkan oleh pelajar dengan berfokus kepada guru dan juga kepimpinan serta cara pengajaran dan pengajaran, maka diharap memberi makna kepada kita yang merajui kepimpinan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan yang kita lihat gambar rajah tersebut, kepimpinan amat penting dalam menggerakkan guru dan akhirnya akan membawa kepada pedagogi yang berkesan. Seperti yang dikatakan oleh UNESCO International Institute of Education Planning tahun 2020, data dapat digunakan untuk membuat sistem bertanggungjawab atas penggunaan sumber dengan menunjukkan sama ada peningkatan pelaburan awam dalam pendidikan telah menghasilkan peningkatan atau pencapaian yang dapat diukur dalam pencapaian pelajar. Jadi jelaslah di sini dapat kita katakan bahawa data amat penting dalam menggerakkan sekolah. Tanpa data, sekolah sukar untuk bergerak dan sukar untuk kita kenal pasti masalah yang timbul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja tajuk bagi submodul 2.2 dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai ke penghujung untuk sesi ini dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga jangan lupa untuk isi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Dan selepas ini kita akan teruskan dengan tajuk yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Rashid bin Daim yang sama-sama dengan saya untuk tajuk ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga bahawa sesi tutorial akan dijalankan nanti mengikut rakan edit masing-masing dan insyaAllah link tersebut akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan jelas dan faham apa yang perlu dilaksanakan dalam kita melaksanakan TS25 bagi modul 2 ini. Jadi sehingga itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualiti sekolah, kemanjaan murid, keutamaan kami. Saya, Cikgu Nur Zaidi bin Jamiluddin, Guru Besar SK Kampung Melayu TS25, Keluang, Johor. Pada 18 April 2018, SK Kampung Melayu terpilih dalam melaksanakan transformasi sekolah 2025. Ini adalah persitaran selamat dan saya ucapkan selamat datang kepada semua guru, semua murid. Suasana yang ceria menyambut kehadiran warga sekolah. Moto sekolah kami adalah kualiti sekolah, kemanjaan murid, keutamaan kami yang selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Hasrat kami adalah untuk memperkembangkan potensi murid dengan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan yang merangkumi aspek kurikulum, ko-kurikulum dan sasiah. Kami juga berhasrat melahirkan guru yang berkualiti dalam memaksimumkan potensi guru menerusi peningkatan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC. Selain itu, kami mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan bersama. Pada 18 April 2018, bermulanya era transformasi sekolah Kampung Melayu TS25 berpandukan modul TS25. Pada modul 1, kami telah diberi bimbingan dan pementoran melaksanakan TS25. Kami mula merancang dan mereka membentuk keperluan kehendak semasa murid, guru dan warga sekolah yang berkonsepkan program TS25. Sebagai pemimpin sekolah, saya menitik beratkan peranan pemegang taruh, pemimpin pertengahan bagi memekukuhkan peranan tersebut. Bimbingan dan pementoran telah dijadikan amalan biasa dalam sekolah Kampung Melayu. Seterusnya, kami mengorak langkah dengan membekasakan pemimpin pertengahan yang mana mereka perlu berkemahiran dalam menganalisis dan menginterpretasi data untuk memacu perubahan dan menilai tindakan penambahbaikan di sekolah. Berfokuskan data yang menggunakan pintas, kami telah membentuk komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan warga sekolah bagi meningkatkan kualiti PDP. Ini adalah tergandung dari dalam TS25 Modul 2. Bagi menerajui pembelajaran bermakna, guru-guru SK Kampung Melayu telah mengamalkan dan menggunakan pendekatan pedagogi abad ke-21. Guru-guru telah melaksanakan Training of Trainers TOT agar mahir dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Selain itu, penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi perlu diterapkan di dalam kelas. Mempelbagaikan gaya pembelajaran, mengaplikasikan pentaksiran berterusan dan penyediaan RPH ke arah pembelajaran berkesan. Ini adalah selaras dengan TS25 Modul 3. Pada TS25 Modul 4, kami mula melaksanakan perubahan persekitaran pembelajaran positif di mana guru sebagai nadi transformasi penggerak pembelajaran bermakna. Di sini, peranan SLT dan MLT menganalisis pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh guru dan murid. Kami membangunkan kompetensi pemimpin pertengahan melalui bimbingan dan pementoran serta PLC. Kami melibatkan guru dan murid dalam pengalaman pembelajaran baharu serta disokong oleh ibu bapa. Sebagai seorang guru besar, saya perlu mahir dalam menganalisis dan menginterpretasikan data SKPMG2 untuk menjadi pemimpin berkesan. Sebagai guru besar, dia adalah peneraju perlu menguruskan organisasi ini sebaiknya sama ada dari segi pengurusan aset mahupun kewangan. Saya perlu menetapkan hala tuju yang selari dengan TS25. Bersama pemimpin pertengahan, kami telah merancang rancangan pemajuan sekolah yang meliputi perancangan strategik operasi iaitu PSO. Peranan sebagai guru besar di Sekolah Kampung Melayu adalah sebagai pembimbing dan mentor kepada guru-guru dalam membangunkan kapasiti guru yang mana selari dengan SKPMG2 Standard 1. Aspek kualiti 1.2. Selain itu, menyokong keterlibatan guru dalam aktiviti pembangunan profesional dan kemahiran kualiti pedagogi. Bagaimana dengan kemahiran murid SK Kampung Melayu TS25? Alhamdulillah, usaha kami menampakkan hasilnya. Kemenyediaan murid SK Kampung Melayu TS25 seiring dari segi kurikulum, ko-kurikulum dan sasiah. Dari segi kurikulum, amalan kami adalah memastikan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Kami tidak mempunyai kelas streaming. Semua murid diberikan keistimewaan sama rata dalam sesi pembelajaran.
Guru-guru sentiasa mengajar dengan suasana pembelajaran PAK 21. Guru memberikan dorongan kepada murid untuk berfikiran kritis, kreatif, berkolaboratif, berkomunikasi dan mengamalkan nilai murni. Pentaksiran kami adalah berterusan dan melalui 5 aktiviti iaitu kuis, main peranan, permainan, bercerita dan projek mudah. Bagi memastikan pentaksiran kami jitu, kami membentuk satu jawatankuasa khas penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah yang merangkumi 4 komponen iaitu pementoran, pengesanan, pemantauan dan penyelarasan. Oleh yang demikian, peratus tahap penguasaan murid telah meningkat ke TP5 dan TP6. Saya ingin berkongsi program yang kami jalankan bagi tahun 2018 secara berterusan hingga kini iaitu ProRead, Power of Reading. Telah memberikan impak yang besar kerana kami telah melahirkan tokoh nilam murid di peringkat daerah dan mewakili pertandingan nilam di peringkat negeri sepanjang 3 tahun iaitu 2019, 2020 dan 2021. Kami juga mempunyai ratusan koleksi YouTube video ulasan buku yang telah dimuat turun ke dalam channel YouTube sekolah menggunakan akaun Delima bagi setiap murid. Dari segi core kurikulum pula, kami telah menyertai pertandingan dari peringkat daerah hingga antarabangsa sama ada dalam bidang core akademik, unit uniform, permainan dan sukan. Semua murid daripada tahap 1 hingga tahap 2 berpeluang menyertai segala pertandingan yang dianjurkan. Kami mengenal pasti setiap bakat murid dan mengetengahkan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Kami menjalankan ujian psikometrik untuk melihat kecenderungan murid. Salah satu pencapaian murid yang tertinggi ialah pasukan kesenian angklung SK Kampung Melayu TH25 telah mewakili Malaysia dalam persembahan antarabangsa angklung yang dipertontonkan kepada pelajar-pelajar sekolah ASEAN. Sebagai seorang pemimpin sekolah, kita haruslah bersama-sama turun padam untuk melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna. Guru perlu sentiasa dibimbing dan diberikan peluang dalam laluan kerjaya untuk berkarya dalam PDP agar kualiti guru sentiasa dapat mengekalkan konsisten dalam tugasan mereka. This is SK Kampung Melayu. School Leadership Community Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan elit TS25, rakan-rakan SIP Negeri Johor, rakan-rakan SLT, pengetua, pengurusa, perwakilan pentadbiran dan rakan-rakan guru sekolah TS25 yang sedang mengikuti siaran pada pagi ini. Saya Muhammad Rashid bin Daim, SIP Plus dari PPD Keluang, akan meneruskan sesi perkongsian modul 2 ini menerusi kepimpinan untuk submodul 2.2 iaitu interpretasi data, pemacu transformasi dan perbincangan lanjut untuk lanjutan 2.2.2 iaitu kitaran data. Tadi rakan saya telah mengulas lebih lanjut berkaitan dengan pengenalan untuk modul 2. Jadi saya teruskan dengan 2.2 itu iaitu data sebagai pemacu transformasi kitaran data. Jadi kita rujuk pada slide yang dipaparkan iaitu ada bulatan menunjukkan 5 sikul berbeza. Yang pertama kita lihat mencari maklumat iaitu seek information, mencari maklumat. Ini saya bacakan saya lalu. Yang kedua access ataupun kita mengumpul data, gather data. Yang ketiga
analisis ataupun mentafsir data. Yang keempat, action kita, iaitu tindakan untuk data tersebut. Dan yang kelima, menilai, evaluate. Jadi ini sebagai panduan kita dalam bacaan dalam talian bila tuan-tuan rujuk dalam toolkit, perkara ini ada. Jadi baca ikut turutan, jangan cepat-cepat untuk kita menjawablah latihan sebelum kita diminta untuk jawab. Baca dulu untuk pengetahuan asas. Sebenarnya kita lihat secara lalu juga seperti yang tersebut tadi, masih perkara yang sama, mencari maklumat, mengumpul data, interpretasi data, bertindak, menilai. Jadi kita lebih lihat pada ulasan seterusnya. Okey, kita lihat pada kintaran data yang elemen 1 tadi yang kita sebut sebagai mencari maklumat. Okey, apa yang maksudnya dengan mencari maklumat ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mencari maklumat ialah apakah maklumat yang hendak dicari merujuk bidang keberhasilan yang dipilih. Jadi kita lebih teknikal berdasarkan perkara yang perlu kita tahu. Jadi bila kita berbincang tentang apakah maklumat yang hendak dicari merujuk bidang keberhasilan yang dipilih, kita kena ingat bidang keberhasilan tadi kita ada 4. Kita ada 4, jadi kita perlu ingat tu. Jadi apa yang kita lihat sebagai contoh, kalau kita lihat contoh kat sini, apakah maklumat yang dicari tentang guru berkualiti. Okey, ini sebagai contoh untuk hari ini, guru berkualiti. Jadi kita boleh lihat data tersebut, kita boleh cari maklumat ni daripada satu, hasil yang dicapai. Kita lihat guru tu hasil dicapai apa kemahiran guru itu, apa pengetahuan guru itu, apa pengalaman guru itu. Okey. Jadi sebagai nota untuk ingatan kita, sumber maklumat mestilah mencukupi sebelum kita membuat keputusan. Ini tak ada try and error lah, semua berdasarkan maklumat yang tepat. Maklumat mencukupi dan bermakna dalam menentukan bidang keberhasilan. Dan yang ketiga, maklumat yang nak dicari boleh dalam bentuk hasil dicapai, proses kerja guru tersebut, atau kapasiti yang menyumbang pada bidang keberhasilan. Apa itu guru-guru yang kita, guru berkualiti yang kita adalah. Okey, kita seterusnya lihat kepada kintaran yang kedua, yang kita sebut tadi sebagai mengumpul data. Yang pertama tadi mencari maklumat. Sekarang kita mengumpul data. Masih juga kita ambil contoh kualiti guru. Jadi apakah data yang perlu dikumpulkan untuk memperoleh perincian tentang maklumat yang kita kendaki? Di manakah kita boleh dapat data tersebut? Okey. Kita melibatkan pemberi ubah. Jadi apakah pemberi ubah yang boleh mengukur pengetahuan guru? Jadi kita lihat bila kita semak data guru, satu, kelayakan guru, mungkin pengalaman guru. Jadi apakah data yang nak digunakan? Kita lihat kelayakan mereka, mungkin kita lihat kelayakan akademik, sijil-sijil pengiktirafan yang menunjukkan pengalaman mereka. Lepas tu dari mana nak dapat data ini? Pertama, Hermes lah. Hermes yang peringkat kebangsaan ni semua boleh pantau, boleh lihat. Lepas tu kita lihat profil guru. Ya, di sekolah kita ada profil guru, kalau ada 60 guru, kita ada 60 profil guru yang senang untuk pihak SLT meninjau melihat data-data yang berkaitan yang kita perlukan. Jadi nota ni yang perlu kita ambil berat. Pertama pastikan anda jelas tentang pemberi ubah yang perlu diukur untuk mendapatkan maklumat tersebut. Okey. Jadi kalau kita sebut pemberi ubah ni sebenarnya kita kena sebut dulu pemberi ubah bersandar, pemberi ubah tidak bersandar. Yang kedua, pastikan alat ukur dan ukuran yang sesuai bagi pemboleh ubah tersebut. Saya ulang semula. Pastikan alat ukur dan ukuran yang sesuai bagi pemboleh ubah tersebut. Jadi alat ukur ni, ukuran itu kena betul dan sesuai. Okey, berkaitan tu kita lihat pada elemen 3. Elemen 3 masih kintaran data, iaitu kita menganalisis dan menginterpretasi data. Ini bahagian agak paling penting, kita nak analisis, mengambil masa sedikit, luangkan masa untuk menganalisis data dan menginterpret data. Yang pertamanya, apa itu analisis data? Iaitu proses kita meneliti, menyusun atur, organize, mengkategorikan respon dan memampirkan data untuk menghasilkan maklumat bermakna dan membuat rumusan. Jadi banyak masa diruangkan kat sini untuk kita menganalisis data. Yang keduanya, kita menginterpretasi data. Jadi apa itu interpretasi data? Jadi ia adalah satu proses mengaplikasikan data yang telah dianalisis dan dipersembahkan secara bermakna dalam menentukan perbezaan, persamaan,
lompang. Lompang ni kita jarang guna. Kita kadang sebut sini sebagai jurang. Lompang, jurang, sebab akibat dan keputusan yang mengambil kira pelbagai faktor dalam kita menganalisis dan menginterpret data tadi. Sebenarnya kita rujuk kesinambungannya, iaitu bila kita melihat maklumat ni, jadi kita pastikan data-data yang dipamerkan tu berkaitan dengan apa yang nak kita capai. Lihat contohnya, kita lihat subjek, peratus, pencapaian, grade purata sekolah, grade purata mata pelajaran, take off value, TOV, markah tahunan, markah dan tahun berapa. Ini pastikan dia relevan lah dan dengan kategori dan konsistensi dengan apa yang kita nak, apa yang sekolah nak daripada data tersebut. Yang keduanya, gambaran keseluruhan mengenai data tersebut. Kita melihat keseluruhan mengenai data tersebut apa. Kalau kita nak melihat berkaitan dengan jurang, jurang lah. Ada sebut di bawah, mengenal pasti masalah, isu, lompang, ataupun saya sebut jurang yang dihadapi berdasarkan data tersebut. Di sini pihak MT tambah buka minda penumpuan tambahan terhadap lompang. Jadi dah nampak fokusnya pada lompang ni. Kalau kita sebut juga sebagai jurang. Yang seterusnya memberi penjelasan mengenai data yang dianalisis berdasarkan pemerhatian menyeluruh dan pertimbangan terhadap faktor dan apa maksud-maksud lain berkaitan dengan data yang kita analisis tersebut. Jelasnya bila kita melihat data-data lain yang memberi input terhadap data tersebut, contoh yang berkaitan, contoh kita boleh lihat untuk buat head count, untuk data-data dari pencerapan, data dari kehadiran murid, data dari PBS. Sekarang ni kita lebih fokus pada PBD. Jadi kita boleh buat cross check lah apa dapatan kita. Mungkin dengan kita buat head count, kita boleh cross check dengan kehadiran murid, kaitan dengan pencerapan guru di bilik-bilik darjah oleh pentadbir. Itu dimasukkan. Untuk kita data seterusnya, kita lihat pada elemen yang keempat, iaitu bertindak ataupun action tadi. Jadi berdasarkan bidang fokus yang kenal pasti, itu paling penting. Bidang fokus kenal pasti. Jadi yang pertama, kita tentukan inisiatif yang akan dilaksanakan. Dalam peringkat tindakan ni, kita dah perlu bertindak. Apa inisiatif yang kita nak buat? Yang kedua, kita kena sediakan perancangan tindakan. Perancangan tindakan tu mestilah mengambil kira kaedah pemantauan, macam mana pemantauan, berapa kali setahun, pegawai yang bertanggungjawab siapa, adakah pelonggaran, pelonggaran mata pelajaran, rakan-rakan guru bertanggungjawab. Yang paling penting jangan lupa juga tempoh masa, timeline atau roadmap supaya kita tidak tersasar. Jadi kita tahu peringkat mana kita dah capai. Dan akhirnya kita kena lihat juga keperluan sumber. Apa yang kita perlu dalam proses kita bertindak untuk mencapai fokus yang kita pasti. Kita lihat seterusnya, melaksanakan tindakan. Bila kita melaksanakan tindakan dan mengumpul evidence terhadap tindakan yang dilaksanakan, berpandukan kepada pemantauan dan pengawalan terhadap data tersebut. Jadi kita lihat di depan kita ni ada rajah, macam mana kita nak sebut ni. Jadi ada 5 sikul kat situ. Jadi yang pertamanya kita lihat pada maklumat fokus yang warna pink tu. Yang atas maklumat fokus area. Kita dapatkan maklumat berkaitan apa yang kita nak fokus. Mungkin kita nak ukur kriteria kejayaan, ukuran yang berkaitan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kita pasti maklumat fokus area kita. Kita pergi langkah yang kedua, iaitu dapatan proses kerja. Macam mana berlaku dapatan proses kerja? Ini kepelaksanaan kerja. Proses kerja buat kita sebagai pentadbir ataupun SLT di sekolah, dalam kita menguruskan data ini, kita pastikan kepelaksanaan untuk kerja-kerja memungut data tersebut. Kemudian proses yang ketiga, hasil pencapaian. Dah kita buat proses kerja, kepelaksanaan kerja, proses kerja buat kita, akhirnya kita akan lihat hasil pencapaian. Jadi, hasil pencapaian itulah akan menjadi petunjuk pencapaian kriteria kejayaan kita. Ataupun biasa kalau dalam TS25 kita sebut sebagai KK, kriteria kejayaan. Dan akhirnya kita dapatkan maklum balas pelanggan. Penting pelanggan ni sebab kalau tak kita akan shock sendiri. Jadi kita akan beri pelanggan makna usaha kita. Apa maklum balas pelanggan boleh terdiri daripada biasa sebut stakeholder dalaman ataupun kita sebut sebelum ni di modul 1 kita mesti ingat pemegang taruh. Itu pelanggan kita. Pelanggan taruh dalaman, guru-guru kita, murid-murid kita, pemegang taruh luaran, PIBG, komuniti luar, ibu bapa, itu. Dan seterusnya keseluruhan kesimpulannya, maka
data pemantauan kita dapat, dia akan jadi evidence pelaksanaan. Itu keseluruhan bagi keempat-empat kita satukan sebagai itulah data pemantauan evidence pelaksanaan yang kita perlukan. Soalan refleksi. Jadi kita kena buat refleksi sendiri bila kita buat urusan tindakan mengumpul evidence berkaitan data pemantau dan pengulangan data ni. Kita perlu buat refleksi, adakah ia relevan data-data yang kita kumpul tu, yang kita dapat evidence pelaksanaan semua, adakah relevan untuk kita dan sekolah, adakah tepat mengukurnya, adakah konsisten atau berubah-ubah, adakah ia mencukupi ataupun sekadar hanya 50%, 40%, masih banyak lagi yang belum kita kumpul. Yang akhir, macam mana dengan maklum balas? Kita penting maklum balas tu daripada kita punya stakeholder. Ingat saya sebut stakeholder kita dalam dan luaran sangat penting untuk membantu kita membangunkan sekolah berdasarkan data-data yang kita promote tadi. Seterusnya kita lihat berkaitan pentadbiran proses. Pentadbiran proses ni apa? Pentadbiran untuk proses adalah berdasarkan data pemantauan dan evidence pelaksanaan yang dikumpulkan. Maka selepas kita mengumpul data pemantauan dan kita ada evidence pelaksanaan, maka kita akan peringkat pentadbiran proses. Jadi cabarannya, adakah data itu digunakan secara bermakna dalam membuat keputusan bagi tindakan dalam proses penambahbaikan? Itu sangat penting. Jadi kalau kita kumpul data tapi tidak bermakna, kita hanya membuang masa memungut data, mencari sumber maklumat yang pelbagai. Jadi pastikan dia betul-betul bermakna. Kita kaitkan dengan pembelajaran bermakna kan. Jadi berkaitanlah dengan tindakan kita supaya keputusan kita diambil itu dapat membantu proses penambahbaikan di sekolah kita. Baik di semua bidang sekalipun, baik bidang kurikulum, co-kurikulum, haluan murid dan ke semua bidang-bidang yang ada di sekolah yang perlu kita laksanakan. Jadi sama juga kita masih buat refleksi pada diri sendiri dan sekolah. Apakah ianya relevan? Adakah tepat pengukurannya? Adakah ia konsisten? Adakah ia mencukupi untuk kita meneruskan proses penambahbaikan? Dan juga mesti ada maklum balas. Sebab kita tak akan jadi short D. Maklum balas sangat penting di peringkat ini. Akhirnya kita merujuk pada hasil dan refleksi penilaian. Jadi pertamanya kita merumus. Rumusan kita sama ada untuk pertama meneruskan perancangan tindakan sedia ada, atau kita membuat modifikasi, maksudnya ada perkara-perkara dalam data-data yang kita perlu buat perubahan. Yang ketiga, kita membuat tindakan pembetulan. Mungkin ada kesilapan di sana sini, lakukan pembetulan. Dan yang akhir, kita melakukan penambahbaikan terhadap perancangan tindakan. Dah baik, mungkin ada perkara-perkara yang kita tambah baik supaya ini lebih berkesan. Yang keduanya, meneruskan pengumpulan data untuk mentahsil kesan perancangan tindakan yang dilaksanakan terhadap bidang fokus ditentukan. Jadi bukan setakat terhenti di situ saja, kita teruskan pengumpulan data supaya bidang fokus yang kita tentukan itu akan dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Jadi cukup setakat ini untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam submodul seterusnya, iaitu pelan strategi versus pintas. Jadi kepada rakan-rakan, saya mohon untuk isi kehadiran. Untuk kehadiran para peserta, saya mohon sila rujuk kepada keterangan video yang dilampirkan. Jadi jangan lupa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini saya akan fokus kepada pelaksanaan program keusahawanan dalam pelaksanaan program TS 2025. Pada dasarnya, sekolah memberi penekanan kepada pelaksanaan program TS 25 yang pada dasarnya bertunjukkan kepada minda usahawan. Jadi pihak sekolah telah merancang melaksanakan banyak program, pada asasnya adalah untuk memberi penekanan dan juga memberi asas kepada minat murid untuk menjadi usahawan pada masa hadapan. Berdasarkan pada senario sekarang, pihak sekolah merancang untuk menyediakan, paling tidak untuk menyediakan tenaga kerja pada masa hadapan. Di samping mungkin kalau mereka tidak menjadi pencari kerja, mereka boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada diri dan juga kepada orang lain. Pada asasnya modal insan ini amat penting untuk kita bangunkan, kita bina pada peringkat awal, terutama di peringkat sekolah lagi. Jadi program yang kita jalankan yang liputi pelbagai bidang seperti dalam perusahaan nenas, perusahaan ternakan udang, IKS, ternakan ikan laga. Dalam bidang seni reka tanda, kita sudah mula mempromosi, mencipta produk berdasarkan kepada keperluan masa kini. Sebagainya ini adalah untuk menyuntik, memberi pendedahan minat kepada murid-murid supaya sebenarnya mereka nampak peluang pekerjaan pada masa hadapan. Sebenarnya mereka boleh memupuk minat ini pada peringkat awal lagi dalam pelaksanaan program TS 25 yang sebenarnya bermula pada tahun 2018 sehingga kini. MPV Seni Reka Tanda memberi pendedahan dan latihan kepada murid dalam bidang pembuatan dan penghasilan papan tanda yang boleh dipasarkan kepada pasaran luar. Salah satu produk yang dihasilkan oleh murid-murid MPV ialah seperti papan tanda semburan cat, papan tanda vinyl, papan tanda berlampu, kerja-kerja grafik, percetakan digital dan modul keusahawanan. Dengan ilmu yang dicurahkan, masa depan mereka lebih cerah untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan menjalankan perniagaan. Saintis muda SMK Kelapa Sawit dan mengorak langkah ke arah menghasilkan pelajar yang berkebolehan dalam bidang keusahawanan. Aktiviti yang dijalankan ialah menghasilkan baja organik yang dikenali sebagai efektif mikroorganisma yang dihasilkan daripada sisa-sisa buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, sekarang hasilnya telah terbukti dan telah digunakan oleh seluruh warga sekolah, juga komuniti setempat, dan hasilnya amat memuaskan. Agro Nursery SMK Kelapa Sawit yang telah diperkenalkan pada tahun 2020 ini telah memberi pendedahan kepada semua murid, khususnya kepada murid-murid dalam bidang keusahawanan untuk memasarkan produk-produk yang berkaitan dengan pokok-pokok tanaman indoor dan juga outdoor. Selain daripada memberi pengetahuan kepada murid akan nama-nama pokok dan juga cara penjagaan pokok, murid juga mampu untuk memasarkan untuk pasaran luar. Dalam bidang pendidikan seni visual, kami sentiasa memberi ruang, melatih dan membantu murid dalam menghasilkan karya seni yang berkualiti.
Karya yang terpilih akan disimpan dan dipamerkan di dalam galeri Hasanah di sekolah ini sebagai satu usaha untuk menghargai hasil karya murid dan guru di samping menjadikan galeri ini sebagai gedung ilmu untuk terus berkarya. Langkah ini juga dapat memberi pendedahan kepada murid dan masyarakat bahawa seni juga adalah satu perniagaan. Murid pendidikan khas telah melaksanakan pelbagai projek kemahiran kehidupan seperti menghasilkan produk dan perkhidmatan. Projek-projek yang dilaksanakan juga adalah sebahagian daripada latihan membantu kemenjadian murid-murid pendidikan khas ini persediaan mereka setelah tamat persekolahan kelak. Produk-produk makanan yang dihasilkan seperti aiskrim, kek, berbagai donat, berbagai kari pap dan samosa, berbagai keripik, hasil tanaman, fertigasi, Nutriport dan NFT. Cendawan juga kami telah menghasilkan di mana salah satu projek yang sangat popular. Selain itu, murid-murid kami juga telah menghasilkan inovasi kraftangan rantai kunci manik kristal dan yang paling mengagumkan ialah mereka mampu pembenihan dan pembiakan ikan laga. Semua hasil produk dijual dan ditempah oleh warga sekolah dan luar sekolah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan daripada SMK Kelapa Sawit kerana memberi peluang kepada saya untuk mengucapkan sepatah kata dalam sesi ini. Saya sangat menghargai usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam usaha untuk menjadikan murid-murid di SMK Kelapa Sawit ini bukan saja berjaya mengikuti program transformasi sekolah TS25 tapi berjaya mengubah transformasi diri mereka sendiri, iaitu perubahan sikap mereka terhadap bidang keusahawanan. Dan saya difahamkan pihak sekolah kini ada 34 program atau inisiatif keusahawanan dan peluang yang diberikan kepada murid ini nampaknya telah memperlihatkan keberhasilan dari segi mengubah minda murid, sikap mereka terhadap keusahawanan, iaitu peluang kejayaan mereka untuk bekerja dan mencipta kejaya selepas sekolah tidak lagi dibatasi ataupun berfokus kepada kecerdasan akademik, tapi bagaimana usaha mereka dengan kreativiti mereka, usaha dan semangat bidikari mereka dalam membangunkan diri ke arah keusahawanan. Dan program ini bagi saya menjadikan satu platform terbaik kepada pihak sekolah dalam menyediakan keperluan pekerjaan masa hadapan, yang mana ini merupakan sumbangan pihak sekolah dalam menghadapi IR 4.0, Revolusi Industri 4.0, supaya murid ini bukan sahaja ada pekerjaan tetapi mereka menjamin peluang kerjaya untuk rakan-rakan mereka selepas tamat persekolahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk rakan-rakan elit TS25, rakan-rakan SIP, pengetua-pengetua, guru besar, rakan-rakan SLT, guru-guru dan tak lupa jugalah kepada Tuan Haji Azman bin Sapi, pengarah. Kita istilahkan pengarah lah, sebab beliau banyak membantu dalam menguruskan YouTube bagi modul setakat yang kita telah buat sepanjang program ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah Abdul Rahman bin Mat Hasan, SIP PPD Batu Pahat.
akan meneruskan tajuk pada hari ini, iaitu tajuk 2.2.3, iaitu Plan Strategik versus Pintas. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang disebutkan sebelum ini, bahawa apabila kita terlibat dalam modul ini, kita mesti mengikuti bahan khusus penuhnya, dan untuk kita pastikan juga bahawa objektif terhadap pencapaian matlamat telah dicapai, dan seterusnya kita mendengar arahan dengan aktif serta mengikuti penerangan dengan bermakna. Dan jangan lupa, satu lagi ialah bahawa kita mesti melaksanakan semua aktiviti yang disediakan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi tajuk 2.2, interpretasi data pemanfaatan informasi. Jadi, kita semestinya dapat membezakan selepas selesai bagi tajuk ini, iaitu plan strategik versus pintas. Dan dalam modul ini juga diharapkan bahawa peserta dapat membezakan antara plan strategik dan juga plan intervensi sekolah, dan seterusnya mengenal pasti bidang keberhasilan. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi dalam kita sebut berkaitan dengan plan strategik versus pintas, maka selalunya di sekolah kita tak boleh tinggalkan berkaitan dengan selalu yang kita sebut iaitu plan strategik, dan bagi plan intervensi iaitu untuk pintas selalunya hanya terdapat di sekolah TS25. Dan kita lihat sepintas selalu, tuan-tuan dan puan-puan, proses bagaimana kita membuat penyediaan plan strategik. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, apabila kita melaksanakan plan strategik di sekolah, sudah pastinya bahawa kita tak boleh elak daripada kita buat SWOT analisis. Seterusnya, kita akan buat metrik ranking mengikut strategi, mengikut keutamaan, dan akhirnya kita dapat merangka plan strategik yang kalau kita lihat bahawa ini adalah satu yang sekolah akan gunakan untuk sepanjang tahun tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesebuah sekolah, semua pemimpin sekolah telah mendapat pendedahan tentang plan strategik. Plan strategik ialah dokumen perancangan yang dirangka hasil daripada proses menilai keadaan semasa bagi menentukan strategi untuk mencapai misi dan visi organisasi. Ia merupakan hasil perancangan peringkat pengurusan tinggi, biasanya untuk tempoh jangka masa panjang dan menyeluruh, kebiasaannya 3 hingga 5 tahun. Plan taktikal pula merupakan program atau aktiviti bagi memastikan plan strategik dapat dilaksanakan. Ia disediakan dengan menentukan keutamaan dan mengambil kira sumber dalaman dan luaran yang sedia ada. Ia merupakan perancangan pengurusan peringkat pertengahan dalam sesebuah organisasi berjangka pendek dan dalam skop yang lebih khusus. Plan ini perlu mengambil kira matlamat dan strategi yang telah dinyatakan dalam plan strategik. Dan seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, bila melibatkan proses penyediaan plan strategik, maka sudah pastinya seperti yang saya sebutkan tadi bahawa kita tidak boleh terlepas daripada membuat analisis persekitaran seperti yang kita kerap gunakan, iaitu alat yang memang popular dan sentiasa digunakan di sekolah, iaitu SWOT analisis. Jadi selain daripada SWOT analisis, maka kita akan menggunakan TOS metrik untuk menjana strategik. Dan selepas kita laksanakan apa yang kita pilih, jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita imbas kembali proses pembinaan plan strategik di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai misi dan visi yang dikongsi bersama dari Kementerian Pendidikan Malaysia.
kita juga tertakluk kepada mandat-mandat untuk kita jayakan. Ini adalah amanat yang perlu kita capai kerana mandat, misi dan visi ini adalah selari yang akhirnya adalah kemenjadian murid melalui pelbagai pendekatan dan kaedah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, bagi mencapai kemenjadian murid, maka setiap organisasi perlu melihat dalam konteks masing-masing. Oleh itu, dalam membina pelan strategi, perkara utama yang perlu dilaksanakan adalah membuat analisis persekitaran bagi mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan juga cabaran. Kita dapat kenal pasti isu-isu dalam organisasi. Setelah memahami organisasi masing-masing, menjana strategi menggunakan tools metrik, penjanaan strategi yang banyak tidak dapat dilaksanakan kesemuanya, maka pihak organisasi perlu memilih beberapa strategi yang dapat dilaksanakan dan dapat mengatasi isu yang ada dalam organisasi masing-masing. Dan akhirnya, terdapat banyak tools yang kita boleh gunakan ataupun alat bagi menjana strategi dan pemilihan strategi, namun yang biasa digunakan adalah seperti yang dibincangkan tadi. Jadi untuk pemilihan alat, tuan-tuan dan puan-puan boleh guna apa sahaja alat. Strategi ini juga adalah luas dalam jangka panjang, maka perlu diperincikan sepanjang tempoh 3 hingga 5 tahun dalam plan taktikal, merupakan program atau aktiviti bagi memastikan plan strategik dilaksanakan. Seterusnya, plan taktikal ini dirancang untuk tempoh setahun yang terdiri daripada program-program meliputi pelbagai sudut, iaitu pemantapan akademik, co-curriculum, pembangunan sosial, pembangunan staf dan lain-lain. Seterusnya, perincian program dirancang, ditulis dalam plan operasi sebagai panduan pelaksanaan setiap program. Di sini berlaku proses cascading dari mandat, misi hingga ke operasi. Bagaimana kita membentuk atau menentukan bidang keberhasilan pintas? Jika guru berkualiti dijadikan bidang keberhasilan, ia memberi implikasi kepada persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna bagi mencapai sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pintas bahawa setiap sekolah perlu membuat pilihan yang tepat dan mengikut data-data yang sesuai seperti mana yang kita telah sebut peringkat awal tadi. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Pendidikan Malaysia dalam naratif baharu maupun bersama melangkah lebih jauh menitik beratkan dua perkara utama, iaitu sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Ini selari dengan matlamat TS25, iaitu kemenjadian murid dan sekolah berkualiti disokong oleh pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan komuniti dan persekitaran pembelajaran bermakna. Ini bermakna sekolah TS25 mampu membawa perubahan atau penambahbaikan dengan menjadikan 4 bidang ini sebagai bidang keberhasilan. Saya ulang balik, ada 4 bidang keberhasilan yang mana sekolah mesti menguasai untuk kita buat pilihan yang mana lebih tepat, seperti pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan komuniti dan persekitaran pembelajaran bermakna. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut bidang keberhasilan TS25, seperti yang saya sebut tadi bahawa ada 4 bidang keberhasilan ataupun KRA. Yang pertama iaitu pemimpin berkesan, kualiti guru, sokongan PIBG dan komuniti, serta persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Namun, ada isu ataupun ada masalah yang timbul, adakah SKK SM bertepatan dengan bidang keberhasilan TS25? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi standard kompetensi kepengetuaan sekolah Malaysia, kalau kita lihat di sini ada 9
perkara yang utama, iaitu pengurusan dan kepimpinan organisasi, pengurusan kurikulum, pengurusan co-kurikulum, pengurusan HEM, pengurusan keuangan, pengurusan pentadbiran pejabat, pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal, pengurusan dan pembangunan sumber manusia dan pengurusan perhubungan luar. Adakah 9 KKSM ini termasuk ataupun boleh kita sisipkan dalam bidang keberhasilan TS25? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba lihat adakah 9 standard tersebut berada dalam bidang keberhasilan TS25. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi untuk memastikan bahawa tidak berlaku percanggahan dalam kita melaksanakan 4 bidang keberhasilan, maka kita dapat lihat bahawa bagaimana pemetaan SKKSM kepada bidang keberhasilan TS25 berkait atau tidak dengan 9 standard kompetensi kepengetahuan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat KRA yang pertama, iaitu pemimpin berkesan, maka kalau kita rujuk pada SKKSM, antara yang terkandung dalam pemimpin berkesan termasuklah pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, pengurusan HEM, pengurusan co-kurikulum, dan pengurusan kewangan. Sementara bagi KRA Quality Guru, antara yang terlibat dalam SKKSM iaitu pengurusan organisasi, pengurusan sumber manusia, pengurusan kurikulum, pengurusan HEM, pengurusan co-kurikulum, dan juga pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal. Bagi persekitaran, pengajaran dan pembelajaran bermakna, kalau kita rujuk kepada SKKSM, antara yang terkandung dalam persekitaran, pengajaran dan pembelajaran bermakna iaitu pengurusan kurikulum, pengurusan HEM, pengurusan co-kurikulum, pengurusan sumber manusia, pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal, dan akhir sekali iaitu sokongan PIBG dan juga komuniti. Maka kalau kita rujuk kepada SKKSM, bahawa yang terlibat ialah pengurusan perhubungan luar, pengurusan organisasi, pengurusan kewangan, dan juga pengurusan persekitaran dan juga kemudahan fizikal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita khawatir berkaitan dengan 9 yang terkandung dalam SKKSM sebab semuanya termasuk dalam KRA yang kita akan pilih. Tuan-tuan dan puan-puan, jika dikaji secara terperinci dan dibuat pemetaan, semua bidang dalam SKKSM berada selaras dengan keberhasilan TS25. Jadi TS25 melihat daripada skop yang lebih luas yang menggabungkan beberapa bidang dalam SKKSM. Persekitaran pembelajaran bermakna memerlukan penguasaan dalam bidang pengurusan kurikulum, pengurusan HEM, pengurusan co-kurikulum, pengurusan sumber manusia iaitu guru, pengurusan persekitaran kondusif pembelajaran, kemudahan fizikal, info dan infrastruktur yang menyokong pengajaran dan pembelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya berdasarkan slide yang sedia ada, satu daripada yang kita dapat lihat iaitu berkaitan dengan data yang kita kerap gunakan ataupun kita akan jadi rujukan untuk kita buat sesuatu analisis berkaitan dengan TS25, iaitu data SWOT. Jadi bila kita kata penggunaan SWOT, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita akan lihat kepada 4 kuadran yang utama, iaitu apakah kekuatan, apakah kelemahan, peluang dan juga cabaran. Contohnya di sini, data SWOT yang dibekalkan, kita boleh lihat satu persatu. Contohnya, kekuatan. Apa yang ada kekuatan berdasarkan data SWOT tersebut? Contohnya yang pertama, kita dapat lihat bahawa pemimpin sekolah adalah peserta NPQEL. Yang kedua, sekolah tersebut ada 2 orang guru cemerlang. Yang ketiga, setiap tahun pencapaian UPSR meningkat. Yang keempat, semua PK membuat pemantauan berterusan dalam PDP.
Yang kelima, 70% guru sangat komited. Yang keenam, 35% guru cemerlang standard 4 SKPMG 2. Yang ketujuh, sekolah mempunyai kelengkapan ICT yang baik. Yang ke-8, sekolah menjalankan pelbagai program PLC dan LDP 9, 10 dan sebagainya. Maknanya kita kena kenal pasti berdasarkan SWOT apakah kekuatan yang ada di sekolah kita. Di samping kekuatan, kita juga lihat kelemahan. Contohnya yang pertama, 30% murid lemah dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan sains. Yang kedua, lebih 50% guru amal pengajaran berfokus guru. Yang ketiga, 65% guru tidak praktik kebat dalam kelas. Yang keempat, 10% guru mencapai tahap memuaskan pencerapan. Yang kelima, 10% murid tidak hadir ke sekolah. Yang keenam, guru bukan option mata pelajaran bahasa Inggeris dan juga sains. Yang ketujuh, 60% guru dalam zon selesa dan seterusnya. Selain daripada kelemahan, kita juga mesti lihat peluang yang ada di sekolah. Contohnya, ibu bapa menyokong segala aktiviti di sekolah. Yang kedua, SIP dan SIAC Plus membantu meningkatkan prestasi sekolah. Yang ketiga, komuniti setempat membantu pihak sekolah seperti polis, bomba dan masjid berhampiran. Yang keempat, sekolah menjadi anak angkat kepada bank rakyat cawangan di manalah sekolah tersebut berada. Dan bila kita telah sebut kekuatan, kelemahan, peluang, maka dalam SWOT juga kita kena masukkan juga iaitu cabaran. Contohnya, yang pertama 70% ibu bapa dalam golongan berpendapatan sederhana. Yang kedua, terdapat pasaraya yang banyak hiburan berdekatan sekolah. Yang ketiga, contohnya kita masukkan bahawa banyaknya terdapat pusat sisi dan seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya akan berhenti di sini dahulu dan insya-Allah akan disambung oleh rakan saya iaitu Tuan Najib Rashid untuk seterusnya. Jadi sekian dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan saya Tuan Haji Abdul Rahman bin Hassan. Jadi saya akan sambung berkaitan dengan perancangan strategik usaha pintas. Jadi saya terus kepada apa yang terpapar di skrin rakan-rakan sekalian. Jadi kita lihat sama-sama. Apakah yang perlu saya lakukan sebagai sekolah TS25? Saya ni siapa? Betul. Saya ni pengetua guru besar SLT di sekolah lah. Okey. Jadi langkah pertama. Apa langkah pertama kita? Jadi saya perlu mengadakan perbincangan dengan ahli think tank sekolah saya. Sebut think tank ni, siapa itu think tank sekolah? Bila kita masuk ke sekolah TS25, kita biasakan dengan ungkapan SLT, MLT, itu kita punya think tank. Mungkin berapa rakan KP, berapa rakan GC, dan mungkin kita boleh ambil daripada rakan guru senior yang mungkin DJ54 yang tidak ada jawatan di sekolah sebagai think tank sekolah. Dan kita boleh tinggalkanlah ungkapan-ungkapan lama seperti G7, G10, G20, seolah macam bunyi Pakatan NATO. Okay, kita pergi pada langkah yang kedua pula. Jadi langkah yang kedua, kita meneliti masalah sebenar. Ini sangat penting ni sebab saya dah gariskan merah. Masalah sebenar sekolah ataupun isu sekolah itu apa? Isu strategik sekolah. Berdasarkan pelan strategik yang telah dirancang sebelum ni. Kita lihat balik masalah sebenar sekolah. Bimbang kalau kita salah pilih masalah, maka gagallah perancangan strategik sekolah, gagallah pintas kita. Yang ketiga, mengkaji apakah punca sebenar. Sama juga, tadi masalah sebenar. Sekarang kita lihat apakah punca sebenar atau punca yang menyumbang kepada tidak mencapai target KPI. Apa punca sebenar? Okay. Kita kena kaji, kena lihat sebenar-benarnya. Kita lihat pada contoh yang diberikan. Okay, walaupun UPSR dah selamat jalan, tapi kita lihatlah sebagai contoh. Okay, target pencapaian UPSR tidak dicapai atau sentiasa turun naik. Turun naik ni
Macam hukum karma lah, tahun ni MTM 90, tahun depan turun lagi 80, tahun depan naik lagi 90, turun lagi 70. Jadi dia turun naik. Tak capai ni lagi agak teruk. Itu tak pernah capai. Jadi sekolah telah membuat pelbagai program untuk murid-murid seperti latih tubi. Okey, ini program dah buat latih tubi, kita buat klinik, kita buat subjek motivasi, kita buat kem peperiksaan, segala-gala kem lah. Jadi bila dikaji kelemahan ini, kita buat kajian kelemahan berdasarkan data output, pencapaian murid kita dapat, yang SUPSR kita tengok pencapaian murid. Kita dah kaji kelemahannya. Kita melihat lebih mendalam sumbangan kepada pencapaian murid adalah proses, maka perlu lihat dengan data berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Okey. Kita lihat apa yang menyumbang pada pencapaian murid tadi bila kita tak mencapai apa yang kita capai KPI kita. Ini penting. SKPMG 2 standard 4. Standard 4 untuk melihat kualiti guru-guru dalam PDPC. Juga pemantauan dan pembangunan profesional yang berkaitan dengan pengurusan. Ini lebih kepada pengurusan sekolah untuk meningkatkan kompetensi kapasiti guru-guru di bawah sekolah masing-masing. Jadi apabila melihat proses tersebut, pasti kita akan melihat juga faktor guru. Bukan saja faktor murid, tapi kena lihat juga faktor guru. Tak boleh salahkan murid semata-mata. Lihat faktor guru, kemudian fizikal sekolah dan sebagainya yang berkaitan dengan PDP. Mereka yang melibatkan data input. Yang melibat fizikal sekolah ni kita kan lihat berkaitan dengan persekitaran dan pembelajaran bermakna tu. Dia berkaitan dengan menyokong PDP di sekolah. Itu kena lihat semua secara menyeluruh, secara holistik. Jangan secara terpisah-pisah. Jadi proses ini boleh dibincangkan dengan menggunakan tools yang sesuai atau alat SWOT. Mungkin kalau tak guna SWOT, boleh guna Tona Ishikawa. Terpulang kepada kemahiran rakan-rakan di sekolah. Atau mana-mana alat yang diberikan sesuai. Selanjutnya kita lihat bagaimana untuk kita mensintesis data SWOT supaya menjadi data bermakna. Sebagai data terkumpul, yang penting dia data itu bermakna. Sebagai data yang terkumpul yang telah kita kumpulkan. Kita lihat, ini imbas kembali, saya percaya sekolah ni pengalaman membuat data, menyemak data berkaitan SWOT ni banyak. Jadi kita lebih kepada imbas kembali, sebagai contoh, masih pada UPSR tadi. Setiap tahun pencapaian UPSR meningkat. Ini kekuatan. Kalau dapatan kredit itu. Yang kedua, 30% murid belum mencapai tahap minima. Ini kelemahan sekolah, kelemahan. Masih tak capai lagi. Yang ketiga, 30% murid lemah dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan sains. Ini kelemahan yang kita dapat daripada data-data yang kita kompos, yang bermakna tersebut. Contoh yang keempat, guru bukan option mata pelajaran BI dan sains. Mungkin subjek BI sains jatuh. Jadi puncanya kita lihat rupanya guru bukan option. Mungkin itu sebagai satu kelemahan sekolah. Okey, yang kita dapat kumpulkan berdasarkan data SWOT tadi. Selanjutnya kita lihat rangkap seluruhnya. Data subjek. Data subjek. Subjek kritikal murid adalah penulisan bahasa Inggeris dengan TOV-nya 4.13. Matematik TOV-nya 3.69. Sains TOV-nya 3.71. Dapatan sekolah. Okey, ini subjek kritikal. Lepas tu, dapatan yang lain, peratus lulus semakin bertambah. Okey, 67% kepada 80% ini menunjukkan peningkatan. Ini maksudnya kekuatan ni. GPS semakin baik. Strength kekuatan 2.39 kepada 2.13. UPSR ketika itu. Okey. Jadi berdasarkan kita lihat contoh ni, kita buat refleksi berkaitan data tersebut untuk kita fikirkan cukupkah data-data ini. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu lihat secara detail. Pencapaian nak naik berapa, pencapaian naik berapa secara detail untuk kita kongsikan pada rakan-rakan di sekolah. Adakah melibatkan semua subjek? Biar detail, bukan kita hanya sebut setakat matematik, sains, BI. Biar semua melibatkan semua subjek secara menyeluruh supaya warga sekolah tahu. Perlu semak data subjek secara terperinci. Lebih terperinci, lebih detail supaya kita nampak mana yang meningkat, mana yang perlu dibantu, mana yang jatuh, mana yang agak terabai. Okay. Yang akhirnya kita lihat berkaitan data, apakah pencapaian minima setiap subjek. Kadang-kadang kita lupa, kita hanya melihat subjek-subjek tertentu. Jadi eloknya kita lihat semua subjek, mana yang paling minima, pencapaian minima setiap subjek yang ada di sekolah. Selanjutnya kita lihat kepada
Perkara utama dalam proses menganalisis data adalah melihat perkara ini secara mendalam. Disebut mendalam. Menggunakan pemikiran analytical dan kritikal. Bila perkataan analytical kritikal ni, kena ingat dia berbeza dengan kritik. Di sini kita sedia menerima, sedia memberi. Jangan sampai kita kritik. Kalau kritik, kita kritik tapi tidak ada memberi sebarang maklum balas yang baik atau cara yang baik. Dekat kritik kita tinggal. Kita tak nak yang macam itu. Kita nak yang analitikal dan pemikiran yang kritikal untuk kebaikan sekolah. Jadi ahli kumpulan perbincangan perlu banyak persoalan. Jadi dalam bila kita buat brainstorming ni, kita kena banyak persoalan. Mengapa berlaku perkara ini? Kalau kita boleh ingat 5W 1H. Ini rakan-rakan mahir ni, saya cuma mengingatkan semula saja. 5W 1H. Mengapa perkara ini berlaku? Apakah perkara yang mempengaruhi situasi ini? Adakah data lain yang perlu dijejaki? Pula kita mendapatkan maklumat tambahan. Bila kita nak dapat? Siapa yang nak beri? Apa kita nak buat? Itu antara persoalan-persoalan yang kita boleh dapatkan dalam proses brainstorming tadi. 5W1H sebagai satu alat yang boleh kita gunakan untuk mencapai proses analisis data dengan melihat dengan cara lebih mendalam ni. Kita lihat seterusnya. Bagaimana kita mensintesis data SWOT supaya menjadi data bermakna sebagai data terkumpul. Data SWOT, percaya semua sekolah dah mahir buat SWOT, tak ada masalah. Cuma kat sini kita lihat semula macam mana supaya dia bermakna sebagai data terkumpul. Saya galurkan secara sebentar lalu. Tuan-tuan boleh melihat amalan di sekolah. Kita kaitkan. Bagaimana kait data ini? Kita kaitkan yang data-data ini semua. Yang pertama, semua fikir membuat pemantauan berterusan dalam PDP. Itu kekuatan. 70% guru committed. Kekuatan sekolah. 35% guru cemerlang standard 4 SKPMG 2. Cemerlang ni 90 ke atas. Kekuatan. Sekolah menjalankan program PLC dan LDP. Pun kekuatan. Bukan senang nak memberdayakan PLC dan LDP di sekolah. Jadi bila sekolah memberdayakan cemerlang, maka itu pada saya satu kejayaan bagi sekolah. Kita lihat seterusnya. 50% guru amal pengajian berfokus guru. Ini kekuatan dan kelemahan. Kelemahan sepatutnya berfokus kepada murid, bukan guru. Tinggi ni 50%. Jadi kita kena turunkan ni. Biar tinggi di berfokus kepada murid, bukan berfokus kepada guru. Sebaiknya 100% berfokus kepada murid. Yang kedua, 65% guru tidak praktik kebat dalam kelas. Ini kelemahan. Sedangkan kalau kita lihat pada pentaksiran peperiksaan, kebat inilah yang dipertingkatkan sahabat tahun oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ke arah kebat. 10% guru mencapai tahap memuaskan pencerapan. 10% guru mencapai tahap memuaskan pencerapan. Masih kelemahan sebab masih ada guru di tahap memuaskan. Sepatutnya tahap baik dan cemerlang. Jadi ada satu kekurangan kat situ yang perlu diperbaiki. 10% murid tidak hadir ke sekolah. Maksudnya kehadiran 90%. Kalau boleh yang terbaik kita mencapai target daerah, negeri atau kemasaan. Kalau di daerah, di negeri 95%. Guru bukan option mata pelajaran PI dan sains. Ini agak kelemahan lah. Ini mungkin di luar kawalan. Sebab guru-guru yang datang sekolah dihantar oleh pihak jabatan atau PPD. Jadi kita terima seadanya dan terpulang pada sekolah macam mana nak membina membangun kapasiti guru-guru tersebut supaya mereka walaupun bukan option tapi mampu mengajar subjek option dengan baik. Di akhir 60% guru dalam zon selesa. Ni kena tengoklah ni. Zon selesa sangat pun kadang tidak membantu sekolah. Grade dah tinggi, gaji dah besar. Sepatutnya lebih committed kepada sekolah lebih tinggi. Maksudnya kalau kat sini 60% guru dalam komitmen tinggi sangat baik tapi dalam zon selesa. Ini peranan lah kita sebagai PGB, sebagai SLT macam mana kita nak membugarkan kembali rakan-rakan kita yang dalam zon selesa ni. Kita lihat di sebelah learning walk. Dapatan learning walk. Saya percaya rakan-rakan SLT, rakan-rakan guru sudah biasa pada learning walk ni. Jelajah pembelajaran atau produk pembelajaran dalam bahasa Malaysianya. Bezakan sebab kalau kedapatan bila sebut walk ni di sekolah ada banyak walk. Bezakan sekarang kita belajar dalam ni, kita dalam TS5 learning walk utamanya. Ada juga
MBWA, Management Bucket Around, itu pun oleh pengurusan sekolah. Ada juga Professional Walk, itu pun lebih kepada pentadbiran sekolah. Jadi yang ini Learning Walk lebih kepada PDP. Bezakan. Hari ini bolehlah kalau tak ada bincangkan dalam tutorial bersama rakan-rakan RI nanti. Jadi kita lihat contoh Jabatan Learning Walk. Learning Walk ini PDP berkesan 40% daripada kelas mencapai tahap 3 bagi penyampaian dan penggunaan bahan. Tahap 3 ni bagus tak bagus. 60% kelas mencapai tahap 3 bagi penglibatan murid. 60%. Tinggi. 60% kelas mempamerkan murid terkawal pada tahap 3. 40% kelas mencapai komunikasi guru di tahap 3. Ini Jabatan Learning Walk. Learning Walk ni secara ringkasnya dia ada sebelum, pra, semasa dan selepas. Terus ke penandaan tugasan murid. Ini sangat penting. Murid membuat tugasan, yang penting kita semak, jangan sampai tidak semak. 25% guru mencapai sekurang-kurangnya tahap 3 dalam penandaan tugasan murid, sekurang-kurangnya tahap 3. Melepasi tahap. Elemen penandaan tugasan yang kritikal ialah kepelbagian tugasan dan pembetulan murid. Kritikal, disebut kritikal kat sini, pelbagai tugasan. Tugas banyak bagi dan pembetulan murid. Murid tak buat pembetulan. Tugasan banyak, pembetulan tak buat. Tak disemak. Penandaan tugasan murid adalah kritikal bagi sains. Ni yang kritikal ni penandaan tugasan, bukan murid tu kritikal, penandaan tugasan. Jadi siapa yang menandai tugasan ni? Guru. Bagi apa? Subjek sains, BM, matematik. Belum capai tahap 3. Ini dapatan pada Learning Walk. Learning Walk ni terdiri pada pentadbir sekolah lah. SLT, MLT, yang terlibat. Kita lihat seterusnya. Jika perlu kita kumpul data tambahan, maka perlu fikirkan kaedah ini mendapatkan data. Dari mana data dikumpul? Atau soalan-soalan yang timbul lah. Dari mana data dikumpul? Siapa boleh bantu mendapatkan data? Cikgu data, SU peperiksaan, SU kurikulum, SU PBD, itu yang antara yang boleh membantu kita dapatkan data. Seterusnya, setelah mendapati isu kritikal, bila kita kena pasti, ada isu kritikal. Perlu menambah perbaikan berasaskan. Jadi ada perkara-perkara yang perlu untuk membantu kita mengatasi isu kritikal ni. Iaitu berasaskan satu, yang terbaiklah memberi kesan Pareto. Apa tu Pareto? Pareto ni kalau kita kongsi sikitlah secara ringkas, yang diasaskan oleh Wilfredo Pareto, seorang tokoh ekonomi Itali pada tahun 1906. Dia gunakan prinsip 80-20, iaitu 20% aktiviti akan dapat menghasilkan 80% hasil. Itu ringkasnya lah. Maksudnya kita buat kerja 20%, tapi hasilnya 80%. Bukan buat kerja 80%, dapat 20%. Itu tak tahu apa namanya. Yang kedua, mempunyai domino effect. Biasa dengar domino. Domino ni bahasa mudahnya, kalau kita buat satu keputusan yang positif, maka rentetan rantaian akhir tu dia akan jadi positif. Mudahnya lah. Ni kalau kita kaitkan sejarah berkaitan dengan domino Parti Komunis Melayu di Vietnam tu lah. Dijangka semua Asia Tenggara akan jadi Parti Komunis. Domino, tapi gagal. Itu contohnya. Perkara yang betul, keputusan yang betul, maka rentetan itu akan dapat hasil-hasil yang betul. Itu domino effect. Jadi pastikan bila kita buat perancangan strategik, masukkan ciri elemen-elemen ni. Pareto dan domino effect. Yang ketiga, memberi quick winning. Masuk ni kejayaan segera. Kejayaan segera. Output dapat dilihat dalam tempoh yang pendek. Saya bagi contoh mudah. Katalah kehadiran sekolah purata bulanan lebih kurang 88%. Harian pun lebih kurang lah. Jadi bila kita buat SWOT, analisis SWOT, lepas tu kita buat program, berdasarkan perancangan strategik, maka tak perlu lama. Dalam tempoh 3 bulan, 80% meningkat kepada 94%. Itu yang baik. Kalau baik sampai 95 mencapai tahap yang dikehendaki. Tak perlu 3 tahun. 3 tahun baru dapat 90, 88. Yang TS20 nak, dalam tempoh yang dekat, kita dah menampakkan kejayaan. Quick winning. Boleh Isu ini mungkin telah dikenal pasti semasa menyediakan plan strategik. Masa kita buat plan strategik, kita dah kenal pasti. Atau aktiviti dalam plan taktikal yang kurang berkesan. Kita lihat rupanya selama ini plan taktikal tidak berkesan. Jadi kita terus lihat pada pintas
Pintas yang saudara saya tadi, Tuan Haji Brahma sebut, lebih kepada sekolah TS25. Jadi sekolah yang bukan TS dia kurang terdedah pada pintas ataupun memang tak terlibat langsung. Jadi pelan intervensi sekolah, cuma saya nak beri perhatian dari segi akronim ni. Boleh tuan-tuan lihat, pintas, P huruf besar, N ni intervensi, I huruf besar, T huruf besar, intervensi, A, S sekolah huruf besar. Jadi bila buat penulisan biar seragam, pintas ni ejaannya seperti yang tertera yang saya bulatkan ni. Bukan semua huruf besar ataupun huruf kecil, tak. PINTAS. Okey, lihat akronim ni. Ini adalah satu strategi yang dikenal pasti dapat membantu membuat penambahbaikan kepada sekolah dalam tempoh yang kecil. Jadi ingat, pintas ni tujuannya adalah satu strategi yang dikenal pasti dapat membantu membuat penambahbaikan kepada sekolah tempoh yang kecil. Maksudnya tempoh yang pendek. Macam saya bagi contoh tadi, kehadiran dalam tempoh 3 bulan dah selesai daripada 80% meningkat pada 94%. Itu contoh. 3 bulan, bukan 13 tahun. Bagi memastikan program aktiviti dilaksanakan dan memberi kesan kepada organisasi, maka pemantauan dan pelatihan perlu dilaksanakan. Kat sini PDAC. Kita pun kadang satu lagi PDCA. Okey, ini tuan-tuan ni umpama apple dengan apple, orange, jangan kisahkan apa. Ini sama je, PDAC, Plan Do Take Action, satu lagi PDCA, Plan Do Take Action. Tapi mungkin di Johor ni khususnya di setengah daerah popular dengan PDCA. Itu jangan menjadi polemik berpanjangan. Seperti saya sebut tadi, macam orange dengan orange lah. Tembikai dengan tembikai, tak ada masalah. Okey, kita lihat pada sepintas lalu. Ini sepintas lalu berkaitan pintas. Rakan-rakan SLT akan dibimbing seterusnya nanti oleh rakan SIP seterusnya secara detail tentang pintas saya, macam mana nak bina pintas. Jadi di sini saya lebih sepintas lalu supaya salam perkenalan lah bentuk pintas. Ini pintas, pelan intervensi sekolah. Okey, kalau kita lihat kat sini dia ada 13 kolom, tapi pasal garis dah hilang. Sebenarnya 13 kolom kat sini. 1 bermula dengan bidang kebersilan. Okey, yang 4 tadi tu. Sampailah 2 ni, boleh baca sendiri. Sampailah ke-13 ni kos sebenar. Okey. Kita lihat yang atas ni. Yang untuk 1 sampai 5 ni, bidang kebersilan aspirasi big idea ni, iaitu yang 4 KRI tadi tu, salah satu mana-mana kita letak. Sampai ke-5, kriteria kejayaan, KK. Biasakan sebut KK. Di TS25, bila KK, kriteria kejayaan. Menyebabkan ETR atau indikator nak capai. Ini kita panggil kat sini, kita fokus. Fokus kepada intervensi. Okey. Ini fokus intervensi atau 5. 6 sampai 9, ini kita punya planning atau perancangan. Apa perancangan kita? Bermula dengan 6, inisiatif. Inisiatif kita punya intervensi lah. Dalam planning kita, apa intervensi kita? Inisiatif kita. Siapa yang bertanggungjawab? Adakah PK1, PKM, PKKO? Tempohnya berapa? 3 bulan? 30 tahun? Saya sebut tadi tak lama kan? Yang pendek. Lepas tu keperluan sumbernya, kos. Apa keperluan sumber untuk program tersebut dalam perancangan strategik kita? Lepas tu kita lihat 10 dan 11. Kategori pemantauan dengan dapatan evidence ini terletak dalam monitoring ataupun ini dalam kategori pemantauan monitoring. Yang akhir, tentulah mana-mana pun pengurusan kita akan kat sini penilaian. Berlaku penilaian dekat sini iaitu penilaian dan tindak susul. Okay, apa kita dapat nilaian, lepas tu tindak ikut kita apa. Dan akhir sekali kos sebenar. Sebab kita program kita akan makan kos wang ringgit, kos tenaga, kos masa, sebab melibatkan mungkin PCG, sebagai peruntukan supaya tidak terbazir. Okey, ni tuan-tuan jangan bimbang lah sebab akan dibimbing berkaitan tajuk khusus pintas. Cuma saya sebut kat sini nombor 1, nombor 2 ni data dikumpul. Kat sini ini banyak. Bila disebut data kena banyak lah. Data banyak, bukan 1 2, kena banyak panjang data kat sini. Yang ketiga bidang fokus. Apa kita nak fokus kat sini? Kalau kat sini kata bidang perisan, kat sini guru berkualiti, apa bidang fokus kat sini? Lepas tu TOV, habis saya nak capai berapa? Apa dah TOV kita berapa bukan nak capai? Apa yang ada kita sekarang? Okey. Yang sekarang berapa? Yang kita nak capai itu berapa? Ini ETR. Okey, katalah kat sini mungkin isu kat bahasa Inggeris. TOV 6.0. Okey, kriteria kejayaan kita nak capai masa setengah tahun, nak jangka pendek 5.0.
Okey. Bukan jangka panjang, jangka pendek contoh. Okey, ni ada 3 fasa kat sini, fasa 1, fasa 2, fasa 3. Jadi fasa 1 ni kita lihat daripada jalur 1 ni sampailah jalur 9. Ini lebih pada data-data yang digunakan untuk membuat keputusan ataupun ketetapan dalam merancang intervensi. Ada pada sini lah untuk merancang intervensi. Ini fasa pertama. Kita lihat fasa kedua. Fasa kedua ni, second phase, fasa kedua. Yang 6, 7, 8, 9. Mula inisiatif sampailah ke pelan sumber. Ini kita boleh katakan untuk memastikan di peringkat pelaksanaan, tindakan kita buat itu dilaksanakan dengan betul. Kat sini lah betul. Okay. Dan fasa yang ketiga ni bermula dengan kaedah pemantauan sampailah berakhir dekat penilaian ni. Pemantauan penilaian ni dalam satu fasa berlainan itu fasa 3. Ini lebih kata menilai status intervensi yang telah kita buat. Kita kena nilai status intervensi kita, bukan berlepas itu saja. Okey. Ini secara sepintas lalu. Jadi rakan-rakan akan dibimbing oleh khusus tajuk ni sebab pintas sangat penting, sangat penting dalam proses kita mentransform sekolah dalam TS25 ni. Jadi seterusnya kita lihat uraian berkaitan tool pintas tadi. Okay. Jadi dalam tool pintas yang tunjukkan tadi ia menjadi sebagai panduan kepada pihak sekolah disediakan dalam satu muka surat. Okay. Dia sama, semua one page. Sekarang one page. Yang kalau kita balik yang lepas, ingat modul 1, OPC, one page coaching. Kita pun ada OPMT, one page management tool. Semua one page. Di bak kertas. Dalam satu muka surat terdiri dari 13 lajur. Membantu proses keseluruhan penambahbaikan. Yang kedua, kita merancang plan. Plan to check action. Ini plan, merancang plan. Menentukan bidang keberhasilan. Okey, big idea ni. Keberhasilan kita kan ada 4. Okey, ada 4 big idea. Berdasarkan model TS25, kita ada 4 faktor. Ulang balik 4. Ini jangan lupa sampai bila kita dalam proses mentransform sekolah dalam TS25, ingat 4 faktor ni. 4 key area. Key result area kita, 4 ni. Kualiti guru. Ini kalau boleh, perlulah disebarluaskan kepada semua rakan guru, warga sekolah. Semua tahu. Di bilik-bilik darjah, di bangunan sekolah semua ada 4 KRA ini. Supaya menjadi ingatan dan melekat di jiwa kita. Yang kedua, pemimpin berkesan. Sokongan PIBG dan komuniti. Dan yang akhir, persekitaran pembelajaran bermakna. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Ini reka sikit lah. Jadi keempat-empat tu jangan dilupa. Ini sangat penting ni. Okey, kuncinya. Jadi kita mentransform sekolah berdasarkan 4 faktor ni, 4 KRA ni. Ya. Okey, itu untuk TS25, berbeza dengan yang lain. Kita dah lihat tadi perbezaan dengan SKKKM tadi tu. Tapi tak ada beza sebab dia terkumpul dalam wadah yang sama. Yang ketiga, ini memerlukan pihak sekolah mengumpul data-data berkaitan. Okay. Apa data berkaitan tu? Data sedia ada, data tambahan daripada SWOT. Penting SWOT ya. Sangat penting. Kita tak boleh duduk duduk lepas tu kita agak-agak saja apa masalah di sekolah, apa isu sekolah, apa kekuatan kelemahan sekolah. Perlu buat analisis SWOT ni. Bukan saja peringkat sekolah, peringkat korporat pun masih menggunakan SWOT ni. Okay. Yang keempat, mulakan proses brainstorming, percambahan fikiran. Saya ulang balik, bila kita buat brainstorming ni unsur ni mesti ada. Analytical, critical, systemic, convergent, divergent, divergent thinking, tak ada kritik. Saya sebut kritik. Kadang-kadang kita bagi dapat kritik orang lain tapi tak ada pun bagi sumbang saran ataupun dapatan ide yang baik. Ini unsur ni tak ada. Dalam brainstorming ini tak ada. Kritik tak ada. Yang ada yang lain ni. Kritik ni ketepikan. Yang terakhir, langkah seterusnya tentukan bidang fokus. Ini salah dia tak ada masalah. Bidang fokus. Tentukan bidang fokus kita apa masa kita dalam brainstorming tadi ni. Okey, untuk meletakkan data-data sedia data tambahan. Apa baseline kita, apa TOV yang kita ada berdasarkan data sedia ada. Okey, seterusnya kita lihat masih lagi dalam skill kualitas. Pelan strategik, perancangan jangka panjang 3-5 tahun yang turut diiringi plan taktikal. Istilah 3-5 tahun ni. Ini terpulang, ada setengah sekolah 3 tahun, ada setengah sekolah 5 tahun. Itu tidak menjadi soal. Kalau kita di Johor ni, bila tahun 2021, bila perancangan strategi organisasi, PSO,
JPN dan juga PPD 2021 hingga 2025. Jadi 5 tahun. Sebaiknya kita di sekolah supaya seiring ikut 5 tahun. Jadi kalau nak buat 3 tahun tak pulang. Tapi sebaiknya 5 tahun sebab kita mudah ia sekata dengan pihak di atas kita. Atau dengan saya lah. Diiringi dengan plan taktikal. Plan taktikal mesti ada apa nak buat. Jadi alat bagi memacu penambahbaikan selari dengan plan strategi. Alat bagi memacu penambahbaikan selari dengan plan strategi. Mempamerkan semua perkara perancangan, pemantauan dan penilaian dalam satu buku surat. Ini pintas lah. Satu buku surat. Apa perancangan kita, apa pemantauan kita nak buat, yang akan dibuat, penilaian dalam satu buku surat. One page report. Memfokus kepada tindakan taktikal. Ini taktikal on the ground. Fokus pada tindakan taktikal dan operasional jangka pendek dalam masa setahun. Dah sebut tadi kan, pintas ni jangka masa pendek, selesai. Dalam tempoh setahun tu, tak setahun, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, lagi cepat selesai lagi baik. Tak ada istilah 30 tahun baru selesai. Membolehkan kemajuan tindakan penambahbaikan dipantau. Ni pintas ni tadi ni, kaitkan pintas ni dengan ni. Membolehkan kemajuan tindakan penambahbaikan dipantau dan dipacu berasaskan dapatan, evidence atau data. Evidence atau data tu sebagai asas untuk kita pantau. Jadi itu ada pintas, dipantau, dipacu oleh orang bertanggungjawab. Kita akan belajar siapa yang bertanggungjawab. Ada bahasa pengetua, guru besar, penolong kanan yang menjaga pintas tersebut. Pastikan disiasa dipantau dan berdasarkan ni, dapatan evidence itu akan siasa dicatat dan dilihat supaya dia tidak hilang begitu saja. Itu bezakan dengan banyak strategik yang panjang. Ini jangan yang masa pendek. Ni untuk lebih jelas. Kita lihat plan strategik versus pintas. Bukan perkara yang berbeza. Jangan sampai tersilap. Untuk plan strategik, kita lihat sama-sama supaya lebih pemahaman kita lebih mendalam, supaya tak terkeliru, supaya kita tak masih kabur-kabur. Macam ada strategik, ada pintas macam mana ni? Kita lihat ni. Untuk plan strategi mempunyai satu plan sekolah. Ni saya ni maksudnya sekolah lah. Saya mempunyai hanya satu plan strategi. Tempoh masanya 3 hingga 5 tahun. Saya sebut tadi kan, kalau macam di Johor, di daerah-daerah, banyaknya 5 tahun. Selari dengan jabatan. Meliputi pelbagai bidang, akademik, kurikulum, sahsiah murid, ada murid, semua dalam perancangan plan strategi sekolah ni. Cuma saya suka sentuh sikit isu semasa. Jadi bila sebut plan strategi sekolah ni, sebenarnya hanya satu plan strategi. Satu, dah tulis satu. Jadi tidak ada timbul satu plan strategi lain, plan strategi kebat sekolah, plan strategi STEM sekolah. Sebenarnya tidak. Telah diputuskan dalam mesyuarat di pihak SPH dan SIP pada bulan lepas. Jadi sekolah hanya ada satu plan strategi. Jadi untuk STEM dan kebat, dia hanya sebagai satu sisipan dalam menyokong plan strategi sekolah. Saya sebut sekat itulah, nak cerita panjang lebar. Itu boleh bincang di peringkat PPD masing-masing. Yang seterusnya, plan strategi saya disokong dengan plan taktikal. Yang sokong plan strategi kita plan taktikal. Panjang setiap tahun. Plan taktikal setiap tahun berubah. Tahun pertama, kedua, ketiga dia berubah untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan dalam plan strategi. Itu plan taktikal. Lepas tu plan taktikal yang kita buat dalam plan strategi akan diperincikan dengan plan operasional. Ini yang saya percaya rakan-rakan dah arif perkara ni. Itu plan strategi. Kita lihat pula pintas. Pintas yang didominasi, diasaskan oleh sekolah-sekolah TS25. Bila kita melangkah, kita ada pintas. Jadi jelas ini tak ada. Bukan bila pintas ni maka plan strategi tak ada. Tidak. Jadi pintasnya menambah baik, penambahbaikan. Di pintas. Pintas juga akan fokus kepada satu kebersihan pada satu-satu masa. Maksudnya bila kita ada pintas di TS25, plan strategi ini tidak hilang. Dia tak ada. Adakah pintas mempunyai pelbagai bidang? Tidak. Jawapannya tidak. Dia bagi jawapan.
Pelan intervensi ini hanya akan memikirkan satu atau dua aktiviti dilaksanakan untuk mencapai bidang fokus ditetapkan. Okey, jelas saya gariskan. Dia sebut memikirkan pintasnya untuk satu atau dua aktiviti. Dia kecil tapi fokus. Okey, fokus. Kecil tapi fokus. Satu dua dengan harap cepat selesai. Macam kita sebut tadi, masalah isu kaliran 85%. Satu je tapi kita fokus. 3 bulan selesai sampai 94%. Fokus. Okay. Fokus lagi, kalau bulan datang pilih kelas mana. Mungkin 2 kelas dulu. Bukan seluruh sekolah. Jadi tak fokus. Pilih 1 kelas, 2 kelas sebagai asas. Jadi akan berterusanlah perkara yang baik ini. Yang ketiga, hasil aktiviti ini dapat dinilai dengan tempoh yang pendek. Dia tidak sampai setahun. 3 bulan. Buat intervensi untuk kehadiran. 3 bulan dah selesai. Okay. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Pendek ni. Yang lain-lain ni bukanlah maksudnya sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia jangka pendek 8 bulan boleh terima lagi. Tapi bukan makan masa tahun-tahun, tidak. Nanti tahun berikutnya, sekarang tahun 2021, nanti 2022, kita akan buat satu pintas lagi berkaitan isu-isu yang ada ketika itu. Adakah program aktiviti pintas boleh mengambil masa sehingga setahun? Ada pula soalan yang dah sebutlah. Tidak digalakkan. Buat seperti apa yang disarankan. Okey? Kita boleh berkongsi dengan rakan-rakan sekolah TS yang telah berjaya dalam melaksanakan pintas. Banyak yang dah berjaya. Yang akhir, oleh itu pihak sekolah perlu merancang perubahan. Okey, merancang perubahan yang boleh diukur selepas diberi sentuhan. Sentuhan apa? Sentuhan oleh intervensi yang kita pilih berdasarkan isu sahaja sekolah, kita pilih intervensi yang betul. InsyaAllah, maka isu-isu masalah itu dapat diselesaikan dengan betul, kena pasti isu, lepas tu intervensinya tepat. Maka insyaAllah ada perubahan dan selesai perkara tersebut. Itu berkaitan dengan pintas. Jelas Jadi kedua-dua tetap ada, saling berkaitan. Ketidak seterusnya, ini pintas tu berkaitan dengan PDP berfokus guru. Kalau kat sini contoh PDP berfokus guru, agaknya ni di kat area mana? Okay, guru berkualiti. Kita ambil contoh ni dalam PDP berfokus guru. Mandat. Okay, mandat pembelajaran abad ke-21. Setelah melaksanakan percemahan minda, guru masih kurang mahir. Ini dapatan daripada brainstorming tadi, percemahan minda. Secara jujurlah, guru masih kurang mahir. Kita janganlah segan-segan memalu nak melihat kelemahan guru. Okay? Guru masih kurang mahir. Dan guru kena terima. Tak mesti tidak dipuji sepanjang masa, tapi kita kena lihat kelemahan untuk memperbaiki diri. Okay? Guru masih kurang mahir. Murid tidak aktif. Ini kita lihat masa buat learning walk. Murid tidak aktif, diam aja. Lihat standard 4. Okay. Pengurusan tiada tindakan. Ini maksudnya bila kita buat report dan syarat murid-murid macam ni, pengurusan tiada tindakan. Tidak ambil report, tidak ambil tindakan. Tiada bahan sokongan. Okay. Maksudnya hanya berpusat pada guru. Sepatutnya sekarang berpusat kepada murid. Ada sokongan bahan-bahan untuk PDPC. Baru menarik minat untuk murid-murid kita belajar dalam kelas. Yang keduanya, keberhasilan boleh fokus kepada kualiti guru. Okay. Fokus pada kualiti guru. Okay. Keberhasilan. Kerana apabila guru sedia BBM, guru mahir, maka PDP, pelaksanaan PDP akan berubah. Betul Setuju kan? Betul. Kualiti guru. Bila guru sedia BBM, masuk ada BBM. Kalau masuk dengan kangkung, pak kepen sebatang, kapus sebatang, mungkin ada isu juga. Guru mahir. Guru ni kompeten dalam bidangnya. Kompeten. Kalau guru matematik, maka kompetensi cukup tinggi dalam matematik. Maka insyaAllah PDP akan berubah. Dan seterusnya, fokus. Fokus kepada peningkatan profesional guru. Profesionalisme guru 6 bulan melalui ladap. Maksudnya kita membangunkan kapasiti guru. Kompetensi guru ditingkatkan melalui ladap, melalui PLC. Ini popular. PLC ni popular sekarang. Hidupkan PLC. Dengan memberi teknik pembelajaran kooperatif. Okay. Pembelajaran kooperatif dalam kelas tu lebih kooperatif, bukan sendiri-sendiri. Dan menyediakan bahan. Okay. Bahan sangat penting untuk pembelajaran. Selepas diberi input kepada guru, maka pihak pengurusan perlu memantau melalui learning walk. Okay. Ini berlaku learning walk. Penjelajahan pembelajaran atau ronda pembelajaran. Okay. Buat pencerapan. Okay. Pencerapan berapa? Sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Bukan 2 tahun sekali. 2 kali setahun. Okay. Mungkin kalau perlu, cerap lagi. Tapi yang penting untuk kebaikan guru tersebut. Bukan menjadi kelemahan. Tapi menambah baik
supaya guru tersebut lebih kompeten. Semakkan RPH. RPH kena semak selalu, seminggu sekali. Jangan sampai tak disemak. Pihak pengurusan membuat penilaian. Hasil dapatan tu semakkan semua, buat penilaian. Okay. Jika masih belum capai, maka aktiviti ini perlu diteruskan. Okay. Tengok tak mencapai standard, maka aktiviti learning walk ni perlu diteruskan supaya mencapai target. Jadi pengurusan perlu tahu sebab akibat kegagalan, kenapa gagal, kenapa tak capai atau kenapa tak capai target, berdasarkan dapatan-dapatan semasa buat learning walk tadi. Okay, untuk menjadikan fokus guru. Jika telah capai aktiviti ini, boleh diteruskan untuk kelestarian. Ini lestari, maksudnya jadi pembudayaan ni, kelestarian, dan mula merancang aktiviti seterusnya berkaitan atau isu lain dianggap kritikal. Bukan dah selesai. Yang setiada 4 tadi, tentulah setiada 4 dah selesai. Jadi kita boleh merancang aktiviti lain untuk lihat ada tak isu lain yang kritikal. Berdasarkan ni kalau kita lihat tadi PDV Profesor Guru dalam KPI ataupun dalam KRA guru berkualiti. Seterusnya kita lihat ini bagi contoh yang kedua, yang tadi guru berkualiti. Yang ini kehadiran murid. Okey. Kehadiran murid. Bila kita berdasarkan pintas tadi, kita fokus kepada ni jabatan kita. Jadi mandat. Okey, mandat kita nak capai kehadiran sekurang-kurangnya 90%. Ini nak capai peringkat daerah sepatutnya 95% kehadiran. Itu mandat. Siapa tetapkan? 90% siapa tetapkan? Biasa mandat ni daripada pihak yang lebih berautoriti lah. Okay, JPN, PPD, kalau di sekolah pengetua guru besar. Kalau PPD kata 90%, pengetua guru besar kata saya nak 98%. Jujur kata betul, kita 90% boleh capai. Itulah itu mandat kita. Buat brainstorming. Masih tetap brainstorming dengan evidence berdasarkan data. Evidence, data. Data sangat penting. Kita belajar interpretasi data. Okay. Berapa peratus tidak hadir? Okay. Ini situasi semasa. TOW tu. Berapa peratus tak hadir? Okay. Kelompok mana yang tak hadir? Okay. Tengok kelompok mana. Ada pola atau tidak? Hari Ahad ramai tak hadir. Hari Khamis ramai tak hadir sebab besok nak cuti. Ahad tidur lewat. Tengok ada pola tak? Ahad ada perhimpunan, jadi ramai tak datang. Ahad cat rambut, ramai tak datang. Apa kita lihat pola-pola tersebut. Kelompok mana? Kita kan biasa di sekolah, kelompok mana yang tak hadir ni? Kelompok geng-geng budak, pelajar tingkatan 4, kawan si Aming dan kawan-kawannya, kawan Atan dan kawan-kawannya. Ada kelompok mana kita boleh kenal pasti trend tersebut. Mengapa tidak hadir? Kita boleh sebut mengapa tidak hadir. Isu punca, kita lihat. Punca dia kenapa tak hadir. Rumah jauh, kenderaan tak ada, takut dengan cikgu garang, kerja rumah tak siap, kita kaji, mengapa tidak hadir? Adakah ini isu utama? Tengok mana isu utama keadaan murid ni, apa isu dia, apa isu utama, kenapa dia tak datang, cari isu utama. Adakah ia menyeluruh? Maksudnya, bila kita buat kajian ni, kita buat brainstorming, kita dapat yang menyeluruh. Maksudnya keseluruhan sekolah, kita lihat secara menyeluruh, bukan secara sepintas saja, setempat-setempat sahaja. Kesan kepada penambahbaikan sekolah. Okay. Ini lepas kita buat ni, kita pastikan isu utama betul, dia menyeluruh. Jadi apa kesan pada penambahbaikan sekolah? Di kat sini, isu murid kan? Apa kesan? Bila kita dapat tangani isu murid ni, keadaan meningkat, apa kesan pada sekolah? Tentulah ada penambahbaikan. Mungkin PDPC bertambah baik. Akhirnya pencapaian sekolah bertambah baik. Bila murid hadir, murid belajar cukup. Dan guru dapat menjalankan pelajaran dengan betul dan mudah di dalam bilik darjah. Bolehkah isu ini ditangani? Isu pelajar tidak hadir. Boleh tak ditangani? Tidak mustahil kan? Banyak sekolah yang berjaya mengatasi isu kehadiran murid ni. Jadi kita pun tergolonglah pihak-pihak golongan yang insya-Allah akan berjaya untuk mengatasi masalah yang berlaku. Contoh kehadiran murid yang kritikal sekarang ni. Jadi hanya anda, ada buat tulis, hanya anda yang dapat memastikan bidang keberhasilannya jika isu ini kritikal. Hanya anda. Siapa anda? Rakan-rakan PGB, rakan-rakan pelong kanan, orang-orang yang berautoriti di sekolah. Okay. Kemungkinan ini 4 KA tadi, kemungkinan isu kritik ini datang daripada kualiti guru. Kemungkinan isu kritikal ini datang dari PDP berkesan. Okay. Mungkin dari sokongan PIBG community. Mungkin isu kritik ini timbul daripada kepimpinan berkesan. Okay. Isu di kalangan pentadbir sendiri. Okay. Ini kita lihat, hanya kita yang boleh menjawab dan kita yang boleh menyelesaikan. Okay. Cukup setakat ini dalam perjumpaan kita berkaitan dengan tajuk pelaksanaan strategik versus pintas. Saya percaya rakan-rakan, tuan-tuan dapat banyak manfaat
dan seterusnya akan datang kita akan lebih khusus kepada pintas dan seterusnya OPPM. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran di link yang disediakan dalam video kita. Selepas ni, tuan-tuan, rakan-rakan SLT jangan lupa untuk mengikuti sesi e-tutorial bersama rakan elit masing-masing supaya untuk lebih mendalami pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan data, berkaitan dengan pintas dan berkaitan dengan strategik. Okey. Jadi saya akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rakan-rakan SLT berjaya menempani cabaran TS25 dengan jaya. Sekian, terima kasih.